dua hadis di antara takkid dan juga taksis. Apa maksud takkid? Apa maksud taksis? Takkid maksudnya penegasan kepada ayat pertama. Maksudnya dia tak ada maksud baru, dia cuma nak menegaskan sahaja. Maksud baru tu maksud takkid. Yang kedua, taksis. Taksis ni maksudnya ada point, ada perkara yang baru yang nak disampaikan. Berikut dikemukakan antara pandangan ulama hadis tentang perhubungan di antara dua bahagian tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berpendapat bahagian kedua tidak lebih daripada takkid, penguat sahaja kepada bahagian pertama hadis. Oleh kerana niat adalah sesuatu yang sangat penting, dia merupakan penentu kepada sah atau tidaknya sesuatu amalan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda innamal a'malu binniyat semata-mata, malah menguatkannya dengan menegaskan lagi dengan bahagian dua dengan menyebut wa innamal likulli imri'in ma nawa, dengan susunan ayat dan gaya bahasa yang lain. Sedangkan kedua-duanya menyatakan perkara yang sama. Kalau mafhum daripada bahagian pertama hadis ialah amalan seseorang tu baru diterima oleh Allah apabila niat pelakunya betul, tapi amalannya tidak diterima kalau niatnya tidak betul, maka mafhum bahagian kedua pun adalah kalau niat dia betul, dia jadi penyebab kepada balasan baik yang akan diterimanya. Sebaliknya kalau niat seseorang tu tak betul, dia menjadi penyebab kepada balasan buruk yang diterimanya kerana amalannya itu. Jadi dua bahagian hadis tu bunyinya saja lain, pada kedua-duanya menyatakan perkara yang sama. Itu pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Yang kedua, ada juga ulama yang berpendapat bahawa bahagian kedua hadis bukan penguat kepada bahagian pertama. Maksudnya dia bukan penegasan semata-mata. Takkid, bukan takkid. Bahagian kedua hadis ini merupakan bahagian yang berasingan. Dengan kata lain, ia merupakan taksis. Taksis ni dari segi bahasanya macam mengasaskan sesuatu lah. Bukan takkid. Bagi mereka, bahagian pertama hadis berbicara tentang pergantungan amalan dengan niat dalam menentukan sah atau tidak dan berpahala atau tidaknya amalan yang dilakukan. Bahagian kedua menyatakan keadaan pelaku di antara mendapat balasan sesuai dengan niat yang dipasangnya. Jadi ini ulama yang mengatakan dia sebenarnya adalah taksis. Bahagian pertama nak kata sah dan juga tak sah lah. Dapat pahala ke dapat dosa. Bahagian kedua adalah pelaku pula. Pelaku tu, pembuat tu akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Balasan dia adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat bahagian pertama hadis menyentuh soal perhubungan antara niat dan amalan seseorang. Memang ada kaitan antara amalan dengan niat seseorang. Baik buruknya suatu amalan manusia bergantung kepada niat dia. Bahagian kedua hadis menentukan penentuan apa yang diniatkan, al-manwi. Bahasa Arab sebut al-manwi, benda yang diniatkan sebagai syarat untuk sahnya sesuatu amalan. Contohnya, orang yang perlu mengqada salat zuhur dan asar, kalau dia berniat mengerjakan salat semata-mata, untuk salat zuhur, sembahyangnya tidak sah. Demikian juga salat asar tidak tertunai semata-mata, mengerjakan salat sebanyak 4 rakaat. Untuk sah sembahyang zuhur dia, salat zuhur dia perlu menentukan salat yang hendak dikerjakan tu ialah salat zuhur, bukan asar. Dan untuk sah salat asarnya, dia perlu menentukan salat sebanyak 4 rakaat yang hendak dikerjakan, iaitu salat asar, bukan zuhur ataupun isyak. Sebab zuhur dengan isyak pun 4 rakaat. Jadi kena tentukan yang sekarang ni tengah berniat untuk salat apa? Salat asar. Bahagian kedua hadis seolah-olah menjelaskan bahawa amalan seorang tidak akan dikira tanpa ada penentuan. Jadi bahagian pertama kata setiap amalan tu dikira berdasarkan niat dia, sah dan batal berdasarkan niat dia. Bahagian kedua kata amalan tu takkan kira kalau tidak ada penentuan, tidak ada niat. Itu yang ketiga, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ibnu Sam'ani berpendapat bahagian pertama hadis menyentuh soal perhubungan di antara niat dan amalan seseorang. Memang ada kaitan antara amalan dengan niat seseorang seperti kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tadi. Tetapi bahagian kedua menyentuh tentang mubahat, perkara-perkara yang perbuatan-perbuatan yang diharuskan, yang dibolehkan, yang halal, yang tidak ada tuntutan yang bermaksud sunat ataupun wajib. Dia mubah saja, benda yang diharuskan. Tidak termasuk dalam bab ibadat seperti makan, minum, tidur dan sebagainya. Amalan-amalan ini tidak mendatangkan pahala tanpa niat. Jadi kata ini Ibnu Sam'ani. Dia kata bahagian pertama sama seperti Imam Nawawi. Bahagian kedua dia kata ini hadis cerita tentang amalan-amalan harian, amalan-amalan harus. Amalan ini tak dapat pahala tanpa niat. Untuk mendapat pahala kena berniat apabila hendak melakukannya. Misalnya berniat untuk mendapatkan tenaga ketika makan. Bila tenaga dia nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tak ada niat tu semata-mata membuat perbuatan-perbuatan yang diharuskan, tidak mendatangkan apa-apa pahala kepada pelakunya. Yang kelima, Ibnu Daqiq Al-Eid. Ibnu Daqiq Al-Eid berpendapat seperti Al-Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Sam'ani berhubung dengan bahagian pertama. Maksudnya bahagian pertama dia kata setiap amalan tu sah dan batalnya dikira berdasarkan niat. Tetapi bahagian kedua hadis baginya menunjukkan ganjaran dan pahala baru diperolehi seseorang apabila dia berniat ketika hendak melakukannya di samping menjaga juga syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya sahaja dijaga, niatnya tidak ada, tetap juga tidak akan mendatangkan pahala.
Pahala baru diperolehi seseorang apabila dia mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan niat. Pahala juga baru akan diperolehi seseorang apabila dia berniat dengan bersungguh-sungguh hendak mengerjakan sesuatu pekerjaan. Tapi kerana keuzuran yang diterima syarak, dia tidak dapat melakukannya. Jadi, bahagian pertama dia kata sah dan batal, dapat pahala tak dapat pahala tu ikut niat dia. Bahagian kedua dia kata ganjaran dan pahala baru boleh dapat kalau dia niat nak melakukan dia. Pahala tu boleh dapat kalau dia niat nak lakukan. Ini kata Ibn Daqiq Al-Id. Yang keenam, ada juga ulama berpendapat bahagian kedua hadis mengisyaratkan kepada terlarangnya niat untuk orang lain. An-niyabah fin niyah. Kita mewakilkan orang lain untuk niat untuk kita. Ataupun orang lain berniat untuk buat benda yang patutnya kita buat. Jadi tidak jadi. Itu ada juga ulama yang kata bahagian kedua nak cerita benda tu. Sebab dia sebut wa innama likulli imri'in. Setiap orang, maksudnya setiap orang akan ikut tengok niat dia. Bukannya dia tolong niat untuk orang lain. Dalam melakukan satu amalan tanpa ada balasan, tanpa ada sebarang alasan yang dibenarkan. Sebab ada juga kadang-kadang dibenarkan oleh syarak untuk buatkan amalan untuk orang lain. Misalnya bersolat dengan niat melepaskan tanggungan solat orang lain atau bersolat dengan meniatkan pahala solatnya untuk orang lain. Ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas dengan katanya la yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin walakin yut'imu anhu makana kulli yawmin muddan min hintah. Bermaksud seorang tidak bersolat untuk orang lain. Maksudnya kita tak boleh solat ganti kata saya solat jadi ayah saya tak payah solat dah, saya je solat. Tak ada macam tu. Dan tidak boleh puasa untuk orang lain. Saya puasa, bapak saya tak payah puasa. Saya puasa, mak saya tak payah puasa. Tak boleh macam tu. Dia hanya boleh memberi makan. Dia boleh membayarkan fidyah bagi pihak yang meninggalkan puasa. Sebab peninggalkan puasa ada sebut dalam Al-Quran, boleh bayar fidyah, dia boleh tolong bayarkan. Sebanyak 1 cupak setiap hari yang ditinggalkan puasanya tu. Okay. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam. Izzuddin Ibn Abdussalam berpendapat maksud bahagian pertama hadis menjawab persoalan tentang amalan mana yang diambil kira oleh Allah, sementara maksud bahagian kedua hadis ialah menjawab persoalan tentang apakah natijah yang dapat daripada amalan manusia itu. Manusia tu dapat apa? Jawapan kepada persoalan pertama adalah amalan yang dikira oleh Allah ialah niat. Maksudnya bahagian pertama cerita Allah Ta'ala kira yang mana yang niat dia betul. Yang tu yang Allah kira. Ataupun Allah kira yang mana dia betul, Allah bagi betul. Yang mana dia salah, Allah bagi dia dosa. Contohnya, itu di sisi Allah Ta'ala. Tapi bahagian kedua adalah apa hasil manusia dapat. Apa hasil manusia dapat. Jadi, bahagian kedua cerita tentang hasil manusia. Bahagian pertama cerita tentang Allah Ta'ala. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jawapan kepada soalan pertama, apa amalan yang diambil kira oleh Allah. Oleh kerana satu amalan tu ada kalanya dilakukan dengan niat yang baik, ada kalanya dengan niat yang jahat, maka bahagian kedua hadis menjawab persoalan yang timbul tentangnya, iaitu sesungguhnya setiap orang akan dapat apa yang dia niatkan. Kalau niat baik, dia dapat pahala dan keridhaan Allah. Niatnya buruk, dia akan dapat dosa dan kemurkaan Allah. Setengah ulama berpendapat, bahagian pertama hadis memang bermaksud menyatakan hubungan di antara amalan dan niat. Sesuatu amalan tu baru dikira apabila ada niat. Di sebaliknya, bahagian kedua bermaksud menyatakan jumlah pahala yang akan diperolehi seseorang tidak bergantung pada jumlah amalan yang dilakukan. Walaupun seseorang melakukan hanya satu amalan saja, tapi kalau dia memasang beberapa niat, dia akan mendapat pahala bagi setiap niat yang dipasangnya. Contoh, dia buat banyak niat dalam satu amalan yang sama. Contohnya, dia nak pergi ke masjid. Kalau dia pergi masjid dengan niat untuk salat jemaah semata-mata, dia dapat satu pahala je lah. Satu pahala itu pahala salat jemaah. Kalau dia pergi masjid dengan niat untuk salat jemaah, di samping itu dia berniat baca Quran, tunggu salat jemaah yang seterusnya, beriktikaf, belajar, mengajar, menjauhkan diri maksiat, bertemu dengan orang-orang Islam dalam masjid, dia akan dapat pahala bagi setiap amalan yang dia niatkan tadi. Walaupun dia buat satu amalan sahaja. Macam tu. As-Sindi, ini siapa? Yang ke-8 ni setengah ulama. Yang ke-9, As-Sindi berpendapat bahagian pertama hadis merupakan muqaddamah tajribiyah ataupun tajrubiyah, urfiyah, aqliyah. Iaitu satu hakikat yang sudah terbukti kebenarannya serta diterima pula oleh masyarakat dan akal yang sejahtera. Maksudnya ini cerita tentang hakikat. Bahagian pertama tu cerita hakikat manusia memang terima setiap amalan tu kena ada niat. Bahagian kedua hadis menyatakan hukum syarak. Yang pertama, kebiasaan manusia faham dah. Bahagian kedua cerita tentang hukum syarak. Seolah-olah dia katakan memang benar masyarakat dan akal menerima bahawa semua amalan tertakluk kepada niat. Semua orang terima. Dengan mengumpulkan bahagian kedua hadis, Nabi SAW seolah-olahnya hendak menyokong dan mengesahkan apa yang diterima oleh umum itu. Cara seperti ini sebenarnya telah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis lain. Contohnya, maksudnya bahagian pertama, innama al-a'malu bin niyat, cerita tentang kebiasaan manusia memang menerima konsep kalau kita nak dapat pahala ataupun kalau kita nak dapat balasan yang baik berdasarkan kepada niat yang baik. Bahagian kedua, menegaskan bahawa Allah ataupun syariat memang begitu. Maksudnya hanya menyebutkan di sisi syariat. Bahagian pertama cerita tentang
kebiasaan manusia. Tapi bahagian kedua cerita tentang syariat Allah Ta'ala. Pernah tak Nabi buat macam tu? Pernah dalam hadis Nabi SAW yang lain. Contohnya, bila dia nak memuji Abu Ubaidah Al-Jarrah, bagi Nabi SAW kata, likulli ummatin amin. Setiap umat ada seorang yang jujur. Nabi SAW dia nak puji Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi sebelum dia puji itu dia kata, setiap umat ada orang, maksud setiap umat dia tak kira lah umat Nabi Muhammad SAW ke umat-umat yang Nabi yang lain ke umat-umat lain lah. Umat-umat lain, setiap umat tu dia akan ada seorang yang sangat jujur. Wal aminu hadhihi ummah Abu Ubaidah bin Jarrah, dan orang yang sangat jujur yang memegang amanah dalam umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi. Jadi bahagian yang pertama adalah muqaddimah, permulaan. Nak mulakan cakap tu cerita tentang kebiasaan orang dulu. Biasanya orang kalau nak kira satu benda, dia tengok niat orang tu. Dan dari sisi syariat pun begitu. Dari sisi syariat pun akan memberi berdasarkan niat dia. Jadi macam itulah kita faham. Jadi Nabi SAW bahagian pertama tu dia nak bagi muqaddimah saja. Muqaddimah ataupun jumlah tajribiyah, urfiyah. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah, dan orang yang jujur, sangat jujur dalam ummah ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi, adalah jumlah syariah. Maksudnya ini yang ditetapkan oleh syarak ataupun yang Nabi SAW mengesahkan. Perkara yang diterima oleh masyarakat umum tu. Demikian juga dengan sabda Nabi SAW, likulli syai'in arus, setiap perkara tu ada pengantinnya. Pengantin macam pengantin kahwin ni. Lalu Nabi SAW sambung lagi dengan wa arusul Quran Ar-Rahman. Pengantin Al-Quran adalah surah Ar-Rahman. Al-Imam Al-Allamah At-Tibi berpendapat bahagian pertama hadis berkait dengan ni nombor 10 lah. Pendapat yang ke-9 tadi macam tu. Pendapat yang ke-10 dia kata siapa dia? At-Tibi, dia berpendapat bahagian pertama hadis berkait dengan kedudukan amalan tu sendiri. Amalan tu baru dikira sebagai sah apabila disertakan dengan niat. Bahagian kedua hadis berkait dengan niat di sebalik sesuatu amalan. Niat baru diterima baik apabila ia disertakan dengan keikhlasan. Kesimpulannya, niat yang tersebut di bahagian kedua hadis ni seharusnya dipakai dengan makna ikhlas. Jadi yang pertama dia kata setiap orang akan dapat apa yang diniatkan. Itu ayat tu, ayat pertama. Yang kedua, kalau kita terjemahkan balik, ayat dia Nabi SAW kata, dan seorang tu akan dapat apa yang dia ikhlas. Kalau dia ikhlas, dia dapat. Macam tu. Ada juga ulama berpendapat, pendapat yang ke-11, bahagian pertama hadis menepati illah fa'iliyah, dan bahagian keduanya menepati illah ghaiyah. Maksudnya, fa'il ni maksudnya pelaku, pembuat, merupakan unsur yang memberi bekas dalam sesuatu amalan. Jadi ayat pertama adalah illah fa'iliyah. Cerita tentang keadaan pembuat tu. Pembuat tu siapa? Manusia lah pembuat sesuatu benda. Unsur yang memberi bekas dalam sesuatu perbuatan, memberi kesan dalam sesuatu perbuatan. Begitulah dengan niat. Niatlah yang memberi bekas ataupun kesan di dalam satu amalan. Niat jugalah menentukan hasil bagi sesuatu amalan. Kalau baik, maka baiklah hasilnya, dan kalau buruk, buruklah padahnya. Yang ke-11. Yang ke-12, niat yang tersebut dalam hadis di atas adalah niat orang mukmin. Dia tidak ada kena-mengena langsung dengan niat orang kafir ataupun orang munafik. Niat orang kafir ke orang munafik, kalau ada pun dalam amalan kebajikan mereka, maksudnya kalau dia berniat nak buat amalan kebajikan tu kerana Tuhan dia ke, kerana dia ikhlas ke, apa kata kan? Tapi dia tak Islam, dia kafir, tetap tidak dikira, tidak mendatangkan pahala. Amalan mereka sia-sia sahaja. Adapun kalangan orang-orang mukmin, amalan mereka akan dikira dan akan diberikan ganjaran tidak semestinya wujud dalam kenyataan, dan dapat dikesan oleh panca indera. Wujudun hissi. Tak semestinya dia boleh dikesan dengan panca indera. Ganjaran tu tak ada semestinya boleh nampak. Di sisi Allah, amalan orang mukmin sudah dikira apabila ada niat. Itulah antara kelebihan orang Islam. Orang Islam ni dia belum buat pun dah dapat pahala dah. Walaupun dia baru niat, dia dapat pahala dah. Ia terus mendapat pahala sesuatu amalan sebaik sahaja ada niat dalam hatinya untuk mengerjakannya, meskipun amalan itu belum lagi dilakukannya. Itu yang ke-12. Yang ke-13, perkataan innama di permulaan hadis, maksudnya adatu hasrin. Satu kata alat untuk mengepung sesuatu. Apa maksud hasr? Mengepung sesuatu. Dia mensemata-matakan sesuatu. Memberi erti hanya ataupun sahaja. Jadi kalau kita kata inna, sesungguhnya. Tapi kalau kita kata innama, sesungguhnya itu sahaja. Apa dia benda tu? Apa yang kita selepas inna tu lah. Makna yang sama akan anda perolehi jika anda berkata la amala illa binniyah. Tidak ada amal yang dikira tanpa niat. Jadi makna yang sama je dengan ayat ni. Kita susun dengan cara bahasa lainnya, tapi maksud dia itulah dia. Sebab diguna perkataan innama.
tiada amalan dikira melainkan dengan niat. Tapi perlu ingat, kena ingat sekali lagi, bahawa penggunaan perkataan di sini bersama sekali bukan untuk menghad atau menetapkan kewujudan sesuatu amalan dengan niat. Dengan kata lain, dia tidak bererti menafikan kewujudan sesuatu amalan tanpa adanya niat. Bukan nak kata satu amalan itu tidak wujud tanpa niat. Tak. Kadang-kadang dia boleh berlaku satu-satu benda kita tak niat. Macam orang kata tak sengaja. Tak sengaja tu boleh jadi. Walaupun kita tak berniat, kita boleh tak sengaja terbuat. Suatu amalan atau perbuatan sering berlaku dan wujud meskipun tidak ada niat di sebaliknya. Yang tidak wujud ialah pahala amalan kalau tidak ada niat. Yang pastinya yang tak akan wujud adalah pahala kalau tak ada niat. Tak ada niat tak adalah pahala, itu yang pasti. Atau sahnya amalan tu kalau tak ada. Maksudnya kalau tak ada niat, tidak sah amalan dia. Dia mandilah, habis air kat dalam tangki bilik air dia. Tapi dia tak niat mandi wajib, tak dapatlah, tak sahlah mandi wajib dia. Kerana itu ada pihak yang mentakdirkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat, dengan la amala musabun illa bin niyah. Tidak ada amalan yang diberi pahala kecuali dengan niat, ataupun innama thawabul a'mali bin niyat. Sesungguhnya hanya amalan yang sahih sahaja, amalan yang sah sahaja yang dapat pahala, ataupun yang sihatul a'mal, bukan sahih. Sihatul a'mal maksudnya hanyalah amalan yang ada niat sahaja yang sah. Macam tu ayat dia. La amala sahihun illa binniyah. Jadi ada amalan yang sah tanpa niat. Itulah pendekatan setengah ulama dalam merungkai sabda Nabi SAW. Soalnya, adakah semua amalan seharusnya mendatangkan balik? Ini soalan dia. Soalan yang dikemukakan oleh Maulana Asri ni. Adakah semua amalan sepatutnya dapat pahala? Adakah semua amalan berkait dengan sah atau tidak? Menurut pandangan manusia umumnya, bahkan menurut pandangan agama sekalipun. Jawapannya tentu sekali tidaklah. Tak semestinya semua amalan dapat pahala. Tak semestinya semua amalan tu kita kata sah kan? Atau amalan bagaimanakah yang dimaksudkan dalam hadis tadi? Jadi bila Nabi sebut amalan, sesungguhnya amalan. Jadi apa dia? Bagaimana pula kita menentukannya? Banyak sekali persoalan yang akan timbul dan perlu dirungkaikan jika anda menerima pendekatan yang dikemukakan tadi. Jadi pendekatan yang ke-13 tu banyaklah dia punya persoalan-persoalan yang kita boleh bangkitkan. Yang ke-14, pendekatan yang tidak menimbulkan banyak persoalan bagi penulis adalah pendekatan yang mengambil kira dua perkara berikut. Maksudnya ini yang dipilih oleh penulis. Maksudnya nampak macam penulis cenderung kepada pendapat yang ke-14 ni. Iaitu yang pertama, mengambil kira perkataan amal yang digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda baginda ditujukan kepada orang-orang yang berakal dan mukallaf. Maksudnya Nabi bila bercakap ni, bercakap dengan sahabat-sahabat yang dah besar, yang dah berakal dan yang mukallaf, yang Islam. Mengambil kira perbezaan yang wujud di antara perkataan amal dan juga fi'il. Perkataan amal seharusnya dipakai dengan erti perbuatan yang terhasil daripada pilihan dan ikhtiar. Sebab ada sinonim sikit antara amal dengan fi'il. Tapi kita kena bezakan. Kalau ikut ni, kena bezakan di antara amal, benda yang kita memang niatkan. Tapi kalau fi'il, perbuatan, boleh jadi kita tak sengaja. Okey. Maka sabda Rasulullah SAW seharusnya difahami dengan maknanya yang umum. Tentu sekali ada niat di sebalik semua perbuatan dan juga amalan yang dilakukan oleh seorang manusia dengan pilihannya sendiri dan dengan penuh sedar. Kalau dia bukan tidur kan, dia tak tidur, dia bangun-bangun tu dia sedar, dalam keadaan jaga dia sepak orang. Jadi sepak tu mesti ada niat. Sama ada ia baik ataupun buruk, jahat lah. Sama ada ia dilakukan oleh orang-orang Islam ataupun bukan Islam. Semua orang mesti ada niat. Soalannya Nabi SAW bersabda, segala amalan manusia itu berlaku dengan niat. Tidak ada amalan berlaku tanpa niat. Tak ada benda yang dinamakan sebagai amal ni, tak ada niat. Jadi secara tak sengaja, tak ada. Yang dinamakan amal mesti ada niat. Tapi kalau yang tak sengaja ni, kita namakan fi'il. Semua manusia menerima hakikat ini setelah mengemukakan hakikat tu. Rasulullah SAW bagi hakikat yang mesti diterima. Apabila terima hakikat sebelumnya, iaitu setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya itu di akhirat nanti. Sama ada berupa pahala ataupun berupa dosa. Semua yang dikerjakan, semua ada dia punya balasan dia. Bahagian ketiga dan juga keempat hadis tidak lebih daripada contoh untuk amalan. Maksudnya sambungan dia. Faman kanat hijratuhu, siapa yang berhijrah kerana Allah Rasulnya, siapa yang macam itulah dia punya sambungan dia. Ini tak lebih sebagai contoh saja. Contoh amalan Nabi SAW bagi contoh. Yang diterima oleh Allah dan juga amalan yang merugikan manusia. Bagi penulis, di samping menerima dan menghargai poin-poin yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas, ada 14 poin. Apa salahnya kalau poin 14
juga diterima, memandangkan sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering juga ditujukan kepada sekalian umatnya. Selain itu, keluasan dan kedalaman makna sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan oleh sesiapa. Maksudnya, tak ada ulama yang mempertikaikan yang Nabi ni bila dia bercakap ni luas dan juga mendalam maksud benda yang Nabi nak sampaikan. Tak ada ulama yang pernah mempertikaikan benda tu. Ini dia punya, kalau nak tengok perbincangan tu boleh buka Fathul Bari dan lain-lain lah. Ini yang saya sebut pada minggu lepas dan juga minggu-minggu lepas, bahawa kitab Al-Imam Al-Bukhari yang kita ada sekarang ni adalah kitab yang telah dipermudahkan untuk kita. Sebenarnya Al-Imam Al-Bukhari bila dia menulis kitab, dia suka tulis hadis tu potong-potong. Dia pendek-pendekkan hadis berdasarkan kepada tajuk. Sebab tajuk pun Imam Bukhari sendiri yang tulis. Jadi Imam Bukhari berdasarkan tajuk tu, dia akan potong hadis tu, dia ambil yang bahagian yang kena-mengena dengan tajuk dia sahaja. Tapi zaman sekarang, cetakan sekarang ni jarang jumpa yang tu. Kita akan jumpa hadis yang telah dikumpulkan balik oleh para ulama, gabungkan balik, jadikan dia hadis yang penuh. Jadi hadis ni ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada tujuh tempat dalam hadis ni. Tapi di sini dikemukakan oleh Al-Bukhari secara kecuali di sini ia dikemukakan oleh Bukhari secara lengkap di semua tempat yang lain. Kenapa bahagian ketiga hadis, iaitu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini. Siapa yang pernah hafal hadis dia tahulah ini ada sambungan dia, faman kanat hijratuhu, tidak disebutkan. Kenapa Imam Bukhari pilih yang tak ada lafaz ni di dalam hadis pertama dalam kitab dia? Maksud dia siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dikira kepada Allah dan Rasulnya, tapi tak sebut dekat dalam hadis yang pertama ni. Kenapa Al-Bukhari rahimahullah tidak menyebutnya? Macam-macamlah pendapat diberikan untuk menjawab soalan tu. Antara yang terbaik daripada jawapan-jawapan tu adalah dua jawapan di bawah. Yang pertama, Al-Imam Bukhari maksud mengisyaratkan kepada salah satu seni periwayatan hadis. Tu kata Imam Bukhari dia banyak seni, dia banyak seni dalam menulis. Jadi bila dia tulis tu berseni sangat. Kita kena pandai baru kita faham. Kalau kita tak perhati betul-betul, kita tak faham ataupun salah faham. Di mana sesebuah hadis boleh diriwayatkan secara ringkas dan dipetik sebahagian saja. Macam kalau kita nak tegur anak kan. Anak kita kata tak payahlah bapak, tak payahlah nasihat-nasihat. Kita pun kata ingat ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Kita pun gunakan hadis tu pendek je. Itu tak sambung. Qulna liman qala lillahi wa rasulihi. Kita tak cerita an-nasihah tu sebenarnya apa maksud dia. Nasihat ke? Jadi kita tak cerita semua benda tu. Sebab apa? Sebab kita nak nasihat anak, kita guna wording tu je. Kita ambil wording tu. Kita ambil perkataan dia. Jadi itu contoh dalam seni meriwayatkan hadis. Seni meriwayatkan hadis ada macam tu. Kita boleh pendek-pendekkan cerita yang berkait dengan tajuk saja. Sebab dia bukan macam Quran. Quran ni dia baca macam tu, penuh ayat dia. Daripada Alhamdu, kita baca lagi Lillahi Rabbi Al-Alamin. Macam tu. Tapi hadis tak. Hadis ni dia boleh potong-potong, ambil bahagian yang kita nak je cerita. Selagi mana konteks dia tak lagi lah. Kalau konteks lagi tak boleh lah buat. Hadis boleh diriwayatkan secara ringkas saja daripada keseluruhan fakta. Boleh, dalam bab hadis boleh buat macam tu. Ini berlaku apabila sebuah hadis sudah terlalu masyhur dan dikecuali ramai. Biasanya kalau hadis sudah terlalu masyhur, Imam Bukhari dah tak ulang dah, dia sebut sekali saja yang pendek. Dia sebut pendek je macam tu. Teknik sebegini dibedarkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran pun kadang-kadang kita potong juga, kita cerita bab yang kita nak je. Contohnya macam kalau kita kata apa hukum salat, kita kata wajib salat, kita sebut wa aqimus salah. Padahal sambungannya ayat Quran tu ada. Kalau dalam Al-Baqarah, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa ta'muruna an-nasa bil birri. Sambungan ayat Quran tu kan. Jadi tapi kita pendekkan. Kita ambil wa aqimus salah. Hukum solat adalah wajib sebab apa? Sebab Allah kata dirikanlah solat. Yang kita boleh potong-potong. Kita boleh petik bila kita nak cerita tentang satu benda. Itu seni dalam meriwayatkan. Tidak semestinya keseluruhan ayat dipetik. Perbuatan meringkaskan hadis dipanggil kharm fil hadis. Kharm fil hadis macam petik hadis. Kita pendekkan. Dia bagi Bukhari harus dilakukan sama seperti harus dia meriwayatkan hadis berdasarkan makna. Bila kita kata boleh riwayatkan hadis secara makna, maksudnya kita tak hafal sebiji teks wording dalam kitab hadis tu, jadi kita ceritakan yang kita faham daripada hadis tu terus. Kita ceritakan hadis tu secara maksud. So, kita kata lah ni hadis Nabi ni, tapi kita ceritakan maksud terus. Kalau ikutkan dah tak betul lah sebab Nabi tak cakap bahasa Melayu. Jadi kalau kita kata ni hadis Nabi, tak betul lah kan. Itu yang sebenarnya bahasa Melayu itu adalah apa? Terjemahan kepada hadis. Bukannya hadis. Tapi kalau boleh meriwayatkan hadis secara maksud, lagi dah boleh kalau kita pendek-pendekkan. Itu maksud Al-Imam Bukhari. Itu yang pertama. Yang kedua,
walaupun hadis ini tercatat dengan lengkap di dalam Musnad Al-Humaidi. Mungkin sekali Imam Al-Bukhari pernah mendengarnya secara langsung dari Al-Humaidi dengan lafaz seperti yang dikemukakannya di sini tanpa bahagian ketiganya. Berdasarkan riwayat yang didengarnya, itulah Al-Bukhari mengemukakannya di sini. Tambahan pula adanya bahagian ketiga itu seolah-olah Imam Al-Bukhari mendabik dada tentang keikhlasannya dalam menulis kitabnya ini. Bagi beliau semacam memuji atau membersihkan dan mengangkat diri sendiri. Sebab Imam Bukhari ni pernah dituduh macam-macam jadi dia nak membersihkan diri dengan cara macam tu. Dia tulis apa yang dia tahu, apa yang dia dengar saja. Untuk membuktikan sama ada beliau ikhlas atau tidak, beliau serahkan sahaja kepada masa yang akan menentukannya. Dan itu telah pun mendapat dalam bahagian kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau orang tanya apa dalil untuk dia membuktikan sama ada dia ikhlas atau tidak ni, Imam Bukhari nak suruh kita cari ke dia ni ikhlas atau tidak dengan dia sebut wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi kita yang hidup lebih 1000 tahun selepas kewafatan Imam Bukhari, keikhlasan beliau telah jelas terbukti. Kitab karangan beliau ini dianggap sebagai kitab yang paling sahih selepas kitab Allah. Macam mana kita boleh kata jelas terbukti yang Imam Bukhari ni ikhlas? Sebab kitab dia diterima oleh ulama-ulama. Bukan diterima oleh awal-awal. Awal ni ada yang baling-baling je kan. Buku-buku hadis ni dia tak faham. Dia baling-baling je, buang. Tak jadi kufur lah kalau dia tak faham. Tapi kalau dia faham, dia boleh kufur tu. Sebab dalam tu ada banyak kata-kata, ada sebut perkataan-perkataan Allah, nama-nama Allah kan. Kita buang-buang je kan. Ada doa-doa, kita tak boleh buang-buang. Jadi, macam mana kita tahu kitab Imam Bukhari ni, kitab yang Imam Bukhari ni ikhlas ketika menulis kitab dia sebab kitabnya diterima oleh ulama-ulama pada selepas kewafatan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Khutbah kitab Sahih Al-Bukhari. Setengah ulama mendakwa bahawa Al-Imam Al-Bukhari tidak memulakan kitabnya dengan khutbah beliau sendiri kerana beliau menganggap khutbah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang terdapat dalam hadis pertama sudah memadai dan mewakili khutbah kitab dia. Jadi biasanya kalau orang tulis kitab, dia suka mulakan dengan muqaddimah khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Dia suka tulis kitab macam tu. Tapi Imam Bukhari tak mulakan macam tu. Tapi dia mulakan dengan Umar pernah berkhutbah dan dia berkata innamal a'malu binniyat. Jadi ada perkataan khutbah juga. Soalannya, mesejnya dia kata inilah khutbah yang terbaik, itu khutbah sahabat. Kita mulakan dengan kita sebut terus. Mention je khutbah sahabat tu apa dia. Soalan macam tu. Itulah khutbah yang paling lengkap, memadai dan memenuhi kehendak sebuah khutbah yang sempurna. Mesejnya amat tepat, sasarannya menyeluruh untuk setiap lapisan masyarakat. Apakah motif di sebalik Imam Bukhari membuka kitab sahihnya dengan membawakan hadis beruntuk khutbah? Apa motif dia? Sedia dimaklumi bahawa khutbah adalah salah satu media pengajaran dan peringatan yang dianggap sebagai satu wadah yang sangat besar dan sangat penting dalam agama. Memberikan tumpuannya kepadanya sama ada dalam bentuk mendengar dengan teliti mahupun dengan menumpukan sepenuh perhatian dan perasaan adalah suatu tuntutan serius dalam Islam. Berbuat mereka memang semata khatib sedang berkhutbah adalah perbuatan-perbuatan terlarang ataupun laghaw, mendatangkan dosa. Jadi tujuan Al-Imam Bukhari rahimahullah memulakan hadis dia dengan bentuk khutbah adalah untuk mengingatkan semua yang mendengar tu agar memberikan sepenuh tumpuan. Seperti mana kita dengar khutbah Jumaat tu kita diam je kan. Macam tu juga kita mendengar hadis sebab Imam Bukhari mulakan dengan hadis khutbah, iaitu hadis innamal a'malu binniyat, Umar berkhutbah. Okey. Mengikut setengah-setengah ulama yang lain, tujuan Al-Imam Bukhari membawakan hadis tersebut supaya sebagai pembuka kitabnya adalah untuk mengingatkan para pembaca kitabnya supaya sentiasa ikhlas dalam apa juga perkataan dan juga perbuatan. Kita kalau ada orang ngaku nak buat apa-apa kan, kita nak tengok dia ikhlas ke tak. Jadi nak mengingatkan dia, Imam Al-Bukhari mulakan dengan hadis niat terus. Terutamanya dalam mempelajari ilmu-ilmu agama lah. Cerita tentang Quran, tentang sunnah. Sebab kalau tak ada ikhlas, maka setiap amalan termasuk dalam pengajian hadis dan juga pengajian Al-Quran tadi menjadi sia-sia sahaja. Contoh penyimpangan yang jelas, penyimpangan daripada ikhlas, ialah mengharapkan habuan dunia. Dia buat satu-satu benda, dia mengharapkan dapat balasan dunia. Ataupun material semata-mata. Atau memasang tujuan-tujuan lain selain tujuan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa berhijrah demi mendapat dunia atau demi berkahwin dengan seseorang wanita yang dia jadikan ibarah dalam hadis ni adalah sebaik-baik contoh untuk semua. Al-Imam Bukhari dari awal lagi mengingatkan semua orang dapat mengikhlaskan niat supaya tidak tergelincir dari landasan yang betul. Jadi awal-awal sekali Imam Al-Bukhari nak mulakan dengan hadis niat sebab nak mengingatkan tentang niat lah kepada diri sendiri dan juga kepada pembaca-pembaca. Perkaitan di antara maksud hadis ini dengan tajuk bab.
Tajuk bab yang ini, ni. Bagaimanakah permulaan datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni muka surat 1 Roman. Balik semula ke buku surat kita tadi. Jauh sangat saya naik. Ni. Apa kaitan antara maksud hadis innamal amal binniyat dengan tajuk bab tu? Bagaimanakah permulaan wahyu? Apa kaitan dia? Sekali pandang tak nampak dia punya kaitan dengan maksud hadis dengan tajuk bab. Sebab cerita tentang permulaan wahyu. Jika direnungi dengan cermat dan lebih mendalam, sudah pasti akan dapati tidak ada hadis pun dalam Sahih Bukhari yang melencong daripada kehendak asal dia, tujuan tajuk bab dia. Imam Bukhari sendiri tulis tajuk. Takkan dia tersilap-tersilap. Hadis ketiga di bawah bab ini misalnya memuat naik peristiwa Nabi SAW mengalami mimpi-mimpi yang benar sebelum baginda Nabi SAW menerima wahyu. Selepas itu Rasulullah SAW mula menjauhkan diri daripada masyarakat dengan pergi beribadah di Gua Hira. Di situlah akhirnya baginda SAW mendapat wahyu yang pertama. Kalau peristiwa tersebut diperhatikan dengan cermat, anda akan dapati di antara faktor kenapa baginda Nabi SAW didatangi mimpi-mimpi yang benar dan seterusnya mendapat wahyu serta bimbingan daripada Allah SWT. Sebab dia apa? Yang pertama, disebabkan oleh kesedaran Rasulullah SAW yang tinggi, yang lahir daripada keikhlasan hati Nabi SAW. Yang kedua, dia merupakan sebahagian daripada hasil hijrah Nabi SAW dengan daripada masyarakat dan juga kemewahan hidup duniawi. Memang banyaklah sahabat-sahabat yang berhijrah tinggalkan semua kemewahan dia dekat Mekah. Yang ketiga, tujuan baginda SAW bila sampai tu bersendiri dulu. Dia sebelum mendapat wahyu yang pertama, Iqra tu, dia bersendirian dalam Gua Hira bukan untuk mendapatkan sebarang keperluan bulanan ataupun kebendaan. Kenapa Imam Bukhari duduk seorang-seorang dalam gua tu beberapa bulan sebelum wahyu mula-mula turun? Dia pun tak jumpa lagi, tak pernah jumpa lagi dengan Jibril alaihissalam, yang Jibril sampaikan wahyu apa pun tak pernah lagi. Sebelum tu cuma ada yang lain lah. Sebelum tu belum ada lagi. Tapi bila Nabi bersendiri, apa tujuan dia? Bukan untuk dunia, tapi ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu, jiwa Nabi yang suci tidak mampu lagi menyaksikan tanah suci yang pernah dibuka oleh Nabi Ibrahim AS satu ketika dahulu. Setelah sekian lama menjadi pusat pengajaran Tauhid, telah bertukar kepada suatu tempat yang menjadi paksi amalan syirik dan dipenuhi dengan pelbagai maksiat dan kemungkaran yang lain. Dalam usaha memikirkan bahagian cara untuk mengubah masyarakat, itulah baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Yang pertama, hasil keikhlasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia duduk dekat atas Gua Hira tu bukannya nak dapat duit ke, nak bekerja ke pun, tak ada. Bela kambing ke, tak ada. Memang semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala macam mana nak mengubah masyarakat. Jadi dia hasil dia tu, kita mulakan dengan hadis niat. Disebabkan Nabi pergi tu dengan niat ikhlas, tak ada dapat habuan dunia, duduk kat Gua Hira tu tak ada apa-apa habuan dunia. Jadi kita pun mulakan kitab ni, kitab permulaan wahyu dengan hadis niat ataupun hadis ikhlas. Tengok betapa mesranya kesinambungan hadis dengan tajuk bab ini serta hadis pertama dia. Rangkap hadis seterusnya yang berbunyi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dikira untuk tujuan itu. Merupakan jawapan kepada syarat faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Kat mana dia punya syarat tu? Dekat faman kana tu, itu ada syarat. Hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya ke arah dunia yang dia boleh dapat. Di atas ni, maka hijrahnya kepada Allah dan juga Rasul. Kepada Allah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ke apa yang dia niatkan, yang apa yang dia hijrahkan. Itu dia punya terjemahan dia. Maka hijrahnya dikira untuk tujuannya. Di sini tidak diulangi sebutan dunia atau wanita sebagaimana diulangi sebutan perkataan Allah dan Rasul dalam rangkap sebelumnya. Maksudnya, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Macam tu je kan? Kalau faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, jawapan dia fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Itu dia panggil jawab syarat. Tapi faman kana wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ataupun yatazawwajuha
Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya ke arah benda tu lah, macam tu. Macam tu. Kenapa tidak diulang? Kenapa tidak diulang? Dia menimbulkan beberapa tanggapan dan tafsiran juga. Jadi tengok memang detail. Huraian tentang hadis tu kita bincangkan satu-satu. Kenapa tidak ulang? Kenapa Nabi SAW tidak ulang perkataan dunia yusibuha aw imra'atin? Kenapa tak ulang? Antara yang pertama, ada ulama yang berpendapat bahawa apa yang diganti oleh perkataan ma atau sesuatu yang berada di sebaliknya tidak layak disebut. Jadi tak ulang balik. Dalam berarti kata yang lain, walau sebesar mana pun matlamat duniawi yang dikejar, hakikatnya tidak ada nilai langsung jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Tak layak disebut pun. Ada juga ulama berpendapat bahawa apa yang tersirat di bait ma hajara ilai itu terlalu banyak. Matlamat lain yang berada di sebalik perkataan ma ila ma hajara. Ma tu apa? Banyak. Tidak terhitung jumlahnya, oleh sebab itu ia disembunyikan di sebalik perkataan ma yang bermaksud umum. Sebab ma ni maksudnya apa sahajalah. Maka hijrahnya kepada apa sahaja yang dia niatkan. Habis cerita tentang kenapa tak ulang. Kenapa tak ulang fahijratuhu ila dunia yusibuha. Kenapa tak ulang? Kataan dunia yusibuha aw imra'atin yang kihuha ataupun yang tazawwajuha. Habis cerita pasal tu, sekarang kita masuk tajuk baru, muka surat 39 Kita sekarang muka surat 39. Okey, kejap. Okey. Masih jelas je. Latar belakang yang mendorong hadis ini. Asbabul wurud maksudnya latar belakang yang mendorong hadis ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran dipanggil sebab nuzul. Apakah sebab nuzulnya ayat ni? Apakah sebab turunnya ayat ni? Tapi kalau hadis dipanggil asbabul wurud. Sebab disebutkan hadis ni. Kenapa Nabi sebut hadis ni? Dalam sebuah athar yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata, "Man hajara yabtaghi syai'an fahuwa lahu. Qala hajara rajulun yatazawwaja imra'ah. Yuqalu laha Ummu Qais wa kana yusamma muhajira Ummi Qais." Siapa yang berhijrah kerana sesuatu, hijrahnya dikira kerana sesuatu itu. Ibnu Mas'ud berkata, pernah seorang lelaki berhijrah untuk berkahwin dengan seorang perempuan yang digelar perempuan itu sebagai Ummu Qais. Lelaki itu kemudiannya disebut sebagai Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Begitulah tanggapan sebilangan besar penulis-penulis mutaakhirin bahawa ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dengan niat nak berkahwin dengan seorang sahabat wanita yang digelar sebagai Ummu Qais. Namun sahabat wanita itu memintanya dia berhijrah dulu sebelum meneruskan hasratnya, lalu demi memenuhi permintaan wanita yang dikasihinya, sahabat pun berhijrah dan akhirnya mereka berdua pun diijab kabul. Tapi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, athar Ibnu Mas'ud tu sebenarnya tidak jelas menunjukkan hadis niat yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan sahabat yang disebutkan sebagai Muhajir Ummi Qais tu. Saya, yang ini penulislah, tidak menemui satu pun saluran riwayat yang menunjukkan dengan jelas tentangnya. Saya ni maksudnya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dia tak jumpa pun satu riwayat yang jelas mengaitkan antara peristiwa ni dengan hadis yang kita selalu baca, innamal a'malu binniyat. Maksudnya Nabi bukan dengar, ada orang nak berhijrah kerana nak kahwin dia. Muhajir Ummu Qais, hijrah nak kahwinnya. Nabi pun sebut, innamal a'malu binniyat. Tak ada satu riwayat yang jelas yang kata kaitan antara hadis innamal a'malu binniyat adalah kerana Nabi dengar cerita Muhajir Ummu Qais tadi. Muhajir Ummi Qais tadi. Tak ada riwayat yang jelas macam tu. Itu kata Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kata Ibnu Rajab dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, telah masyhur dalam kalangan orang ramai bahawa kisah Muhajir Ummu Qais itulah sebab urut. Memang masyhur lah. Memang popular yang kata sebab Nabi sebut innamal a'malu binniyat sebab ada kisah Muhajir Ummu Qais ataupun Muhajir Ummi Qais. Popular sangat cerita tu. Popular yang dikaitkan dengan hadis ni. Namun saya tidak pernah menemui asasnya yang sahih. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Jika diandaikan kisah tersebut dalam athar Ibnu Mas'ud, yang athar Ibnu Mas'ud tadi tu memang ada kaitan dengan hadis fiqh di atas, hadis di atas sekalipun, tindakan sahabat tersebut kalau dirungi tidaklah mengandungi sebarang unsur yang mengaibkan, malah niatnya untuk berkahwin adalah sesuatu yang baik. Tapi ia tetap mendapat teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kerana menyatakan niat hijrahnya dengan niat yang lain. Walaupun pada asasnya perkara tersebut bukanlah satu yang salah. Kahwin bukan benda salah. Jadi kalau hijrah nak kahwin bukan buat benda salah. Maka ia adalah salah satu perkara yang ditunduk oleh sunnah. Menerusi hadis riwayat Umar radhiyallahu anhu,
Nabi SAW pernah sebenarnya bermaksud menegaskan kepada umatnya bahawa dalam melaksanakan satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niat mereka haruslah bersih daripada perkara-perkara sampingan seperti itu. Kerana selain menampakkan ketidakikhlasan, ia dibimbangi akan menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik yang paling dibenci oleh Allah. Syirik ini dia ada syirik yang tak jelas, yang orang tak ingat tak syirik, tapi sebenarnya syirik, iaitu dia buat kerana orang lain, ataupun disebut riak. Buat sebab orang lain tengok, dia pun buat. Itu syirik juga tu. Syirik dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menerapkan akidah tauhid dalam ibadah hamba-Nya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam satu hadis qudsi, begini bunyi dia, ana aghna syuraka 'ala syirk. Akulah Tuhan yang paling tidak perlu kepada kongsi-kongsi. Aku tak perlu kongsi. Faman 'amila li 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari wa huwa lilladzi asyrak. Kalau akulah Tuhan yang paling pantang dikongsi, boleh terjemah macam tu. Siapa yang mengerjakan satu amalan di mana dia mengongsikan aku dengan orang lain, dia berniat sebab kerana Allah dan juga kerana orang lain, aku berlepas diri daripadanya dan amalannya adalah untuk orang yang dikongsikan. Dia kata kita kongsi pahala lah buat amalan ni. Allah tak terima pun dia punya amalan tu, pahala tu ataupun dia punya perbuatan tu dapat kat orang lain tu je. Dapat je kat orang lain. Macam tu je. Aku berlepas diri daripadanya dan amalannya adalah untuk orang yang dikongsikan dengan ku itu. Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Majah, At-Tabrani, Al-Bazzar dan lain-lain. Tindakan sahabat tersebut walaupun zahirnya tidak salah tapi sudah cukup untuk ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab tu kita tak akan jumpa mana-mana nama sahabat disebut dalam mana-mana kitab hadis merupakan syarah hadis kecuali nama samaran sahaja iaitu Muhajir Ummi Qais. Tak ada siapa sebut nama betul dia. Sahabat-sahabat tak pernah cerita dia punya aib tu. Aib lah kan dia kena tegur dengan Allah Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat tak pernah sembang dah tentang aib dia. Dengan sebut nama. Tak pernah ada dalam mana-mana syarah hadis sebut nama dia. Yang ada sebut gelaran dia Muhajir Ummi Qais tu ada. Yang bermaksud orang yang berhijrah demi Ummi Qais. Bukan nama orang. Muhajir Ummi Qais bukan nama orang. Maksudnya muhajir orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah demi Ummi Qais. Nama Ummi Qais yang sebenarnya adalah Qailah. Selaras dengan adab periwayatan hadis yang tidak akan mendedahkan keaiban seseorang kecuali sebab untuk ada masalah yang jelas. Umpama sahabat yang berzina disebutkan nama dia, siapa? Itu pun tidak menjadi satu keaiban kepadanya, malah semakin membuktikan bahagia ketinggian iman dia dan keteguhan peribadinya. Dia tampil mengaku salah dan mendesak Nabi SAW untuk melaksanakan hukuman. Jadi sebab tu ulama sebut nama dia siapa? Sebab dia bukan aib, sebab dia dah mengaku salah dan dia mengaku dia bertaubat lah, taubat tu. Dia mengaku salah di depan Rasulullah SAW. Adapun kesalahan sahabat yang berhijrah tu tak perlu diungkit-ungkit, tak sebut nama dia siapa. Tak sebut nama betul dia siapa. Kerana boleh jadi beliau telah menyesal dan berasa malu setelah ditegur oleh Rasulullah SAW. Peristiwa seumpama ini pernah dialami oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu yang ingin berkahwin dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Tapi Ummu Sulaim enggan menerima lamarannya kecuali kalau dia memeluk Islam. Itu Abu Talhah. Abu Talhah radhiyallahu anhu pula kebetulannya pada ketika itu memang sudah pun berhasrat untuk masuk Islam. Dia dah hasrat dah. Lalu dia pun memeluk Islam sebelum mengahwini Ummu Sulaim dengan kerelaannya sendiri, bukan semata-mata untuk memenuhi syarat wanita yang dia dikahwini itu. Sebab itulah perbuatan Abu Talhah tidak mendapat sebarang teguran oleh Nabi SAW. Sebaliknya Nabi SAW ni dia mesti tegur kalau ada benda yang salah. Berbeza dengan sahabat yang berhijrah yang menumpangkan niat berkahwinnya dengan niat hijrah dia. Walaupun kita yakin bahawa niatnya untuk berhijrah adalah lebih utama bagi dia. Kerana beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW, bukan seorang munafik, namun ia tetap tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntut sepenuh ketulusan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah. Allah menyuruh untuk kita buat sepenuh keikhlasan dalam ibadah. Apa lagi niat sampingan seorang tu menyamai ataupun lebih utama. Dia kata dia niat kerana Allah Ta'ala tapi dia lebih, sebenarnya niat lebih kepada dunia. Sama pun tak boleh, apatah lagi kalau lebih. Habis. Jadi sesuai tak hadis ni dengan tajuk bab? Sesuai tak hadis dengan tajuk bab? Memang hadis ni menempati kehendak tajuk bab Imam Bukhari. Tadi kita tengok tajuk dia permulaan wahyu kan. Huraian dari kupasan yang dikemukakan di atas menolak dakwaan sesetengah pihak mengatakan hadis ni tak ada kaitan dengan tajuk. Sebab ada orang kata hadis ni Imam Bukhari letak sebab nak mulakan. Tradisi ulama-ulama lain kan, tradisi dia bila mula kitab dia akan mulakan dengan hadis niat. Soalan macam nak mengingatkan diri sendiri tentang niat. Jadi tajuk yang Imam Bukhari letak tu tak ada kena-mengena sebab ini hadis permulaan penulisan. Tu
ditolaklah pendapat ni ditolak. Sebaliknya mereka mendakwa Imam Bukhari memulakan kitab hadis ini sebagai satu peringatan. Dia hanya nak ingatkan yang kita kena ikhlas kepada diri dia, kepada pembaca kitab dia, ataupun sebagai khutbah pembuka yang kita sebut tadi, bukan sebagai isi kandungan kitab. Jadi hadis ni kalau kita tengok yang dicerita pendapat-pendapatnya tadi, menunjukkan kata ada kaitan dengan tajuk bab permulaan wahyu. Dia ada kaitan. Bukan letak tu saja-saja sebagai permulaan peringatan kepada diri sendiri kena ikhlas. Bukan. Okey, jadi apa intisari, apa pengajaran, pedoman, panduan, hukum yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Yang pertama, kita dikehendaki berhati-hati dalam masa niat. Niat dipasang harus ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang kedua, segala amalan ibadah mengkehendaki niat. Tanpa niat satu ibadah dikira tidak sah, tidak mendatangkan pahala. Yang ketiga, Allah dan Rasulnya mesti diutamakan dari segala kepentingan yang lain. Yang keempat, dalam hadis ini terdapat amaran daripada Nabi SAW supaya umatnya berhati-hati dan berwaspada terhadap perasaan riak, iaitu menunjuk-nunjuk. Sum'ah, suka kalau orang dengar dan tahu tentang amalan dia. Ataupun beramal kerana selain Allah terus. Memang lagilah, teruklah. Kerana semua sifat-sifat keji ini boleh menghapuskan pahala, malah ada kalanya ia boleh membatalkan amalan tu sendiri. Tak sah dah amalan yang dia dah kerjakan. Kita umat manusia dikehendaki supaya menjaga dan mengawal hati, serta mengambil berat tentang dia, supaya tidak terpesong dan tersasar daripada landasan keikhlasan. Itu yang kelima. Yang keenam, pedoman ataupun pengajaran hadis, berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam adalah antara ibadat, ibadat yang sangat istimewa. Sebab kalau dibuat kerana Allah Ta'ala, kalau kita buat kerana Allah Ta'ala, dia jadi ibadat. Sebab itulah Nabi SAW pernah bagi tahu kepada Amr ibn al-As. Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu? Tidakkah engkau tahu bahawa sesungguhnya Islam tu menghapuskan, merobohkan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan hijrah itu juga menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum dia. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Dan haji juga merobohkan, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum orang yang buat haji. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Ibnu Khuzaimah dan Abu Awanah. Itu yang keenam, pengajaran yang keenam. Pengajaran yang ketujuh, pahala amalan seseorang adalah mengikut niat dia. Walaupun dia mengerjakan satu sahaja amalan, tapi kalau dia memasang banyak niat, macam tadi contoh duduk kat masjid tadi tu, dia akan dapat banyak pahala. Yang ke-8, keelokan membuat contoh dan juga perbandingan. Sebab Nabi SAW bagi contoh, nampak tak? Nabi dia ajar innamal amal biyad, lepas tu dia bagi contoh tentang hijrah. Jadi, bagus kalau kita mengajar, buat contoh. Bagus kalau kita bercakap dengan kawan, nak bagi jelas lagi, kita bagi contoh. Bagus. Kadang-kadang seorang mendapat pahala atau dosa, yang atau tidak mendapat apa-apa kerana niat dia. Boleh jadi orang tu dapat pahala kerana niat, boleh jadi orang tu dapat dosa kerana niat, dan boleh jadi tak dapat apa-apa pun kerana niat. Yang ke-10, amalan-amalan kebiasaan manusia, contohnya macam makan, minum, tidur, bersetubuh dan sebagainya, boleh mendatangkan pahala kalau niat yang baik. Itu yang ke-10. Yang ke-11, amalan yang sama boleh mendatangkan pahala kepada seseorang, mungkin mendatangkan dosa kepada dia. Jadi hasil yang berbeza. Kerana apa? Kerana niat. Orang tu solat yang pertama, orang yang kedua pun solat. Nampak luaran sama je solat, tapi yang pertama solat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kedua dia solat tu sebab dia nak menganjing, menghina, memerli orang Islam. Nampak perbuatan luar nampak macam sama, tapi dia dapat dosa. Beza Beza dia kat mana? Kat niat. Keikhlasan nombor 12, keikhlasan adalah syarat yang mesti diterima, syarat yang mesti untuk diterima satu-satu amalan. Dia buat amalan tu penat macam mana pun, kalau tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat apa-apa. Tak diputuskan ataupun tak diberikan pahala seperti yang orang lainlah yang buat. Yang ke-13, kelebihan sahabat kerana mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berlaku sahaja kesilapan dan juga apa-apa perbuatan dalam tindakan dia, cakapan dia tu, terus ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu nombor 13. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ni adalah terpelihara dari terus hanyut dalam kesesatan ataupun kesalahan. Secara umum nampak sahabat-sahabat ni kalau buat salah je terus Allah tegur, terus Nabi tegur. Jadi nampak sahabat ni telah dipelihara oleh Allah daripada melakukan dosa. Walaupun sahabat-sahabat dia bukan maksum macam Nabi, tapi dia dipelihara dengan cara teguran-teguran tu. Okey. Yang ke-14, maksud hadis ini telah difahami dengan baik oleh para
sahabat dan juga mereka telah menunjukkan contoh yang baik dalam mengadaptasikan dalam kehidupan dia. Perhatikan lembaran sejarah para sahabat, mesti akan jumpa banyaklah contoh ketinggian ikhlasnya mereka dalam memperjuang, dalam mempertaruhkan nyawa demi menegakkan agama Islam. Walaupun dalam masa yang sama, penglibatan mereka dalam peperangan-peperangan menentang musuh Allah tu turut dijanjikan dengan harta ghanimah dalam pesan perang. Maksudnya kalau kita perang, kita dia orang yang beriman, perang, kita dapat ghanimah, Allah yang janjikan. Tapi semua itu tidak memesongkan mereka daripada keikhlasan dalam menegakkan agama Allah. Itu nombor 14. Yang ke-15, hadis ini dijadikan asas bagi para fuqaha untuk membuat satu kaedah fiqh. Nama dia al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara dikira berdasarkan maksud dia. Ini kaedah fiqh. Hakim akan guna kaedah ni bila ada konflik yang berlaku di depan dia. Jadi orang ni kata dia pukul, orang ni kata tak sengaja. Jadi hakim akan putuskan, dia kata okey, keputusan saya adalah al-umuru bimaqasidiha. Setiap benda tu diberi balasan berdasarkan dengan ataupun dikira berdasarkan dengan maksud dia. Yang ke-16, yang terakhir, hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Umar ketika beliau berucap di atas mimbar. Ia didengari oleh sekian ramai orang, tapi telah diriwayatkan oleh seorang tabi'in sahaja, iaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kerana itulah dibilang sebagai hadis ahad. Kenapa hadis ini dikira hadis ahad? Walaupun kita kata Umar hadis sahih lah kan, kita selalu salah faham. Hadis ahad ni maksudnya tidak mencapai darjat mutawatir. Dan boleh jadi hadis tu seorang je yang riwayat, seperti Umar tadi. Umar seorang je yang riwayat hadis. Tak ada pun Uthman ke ataupun Ali bin Abi Talib ke ataupun sahabat-sahabat lain. Urwah bin Zubair, Zubair ke sahabat. Zubair bin Al-Awwam sahabat. Jadi tak pernah ada orang cerita hadis ni kecuali Umar radhiyallahu anhu, jadi dikira sebagai ahad. Walaupun macam tu, maksud hadis ni dah mutawatir. Mutawatir ni maksudnya ramai sangat orang yang riwayatkan. Dan bersesuaian dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang lain. Habislah hadis yang pertama. Masya Allah, panjang ni kita kan. Berapa siri? 4 siri untuk habis hadis yang pertama. Kita ada lagi 3 minit ni untuk kita masuk ke hadis yang kedua dan juga kita boleh buka soalan. Jadi dalam masa 3 minit ni saya baca dulu yang mana yang ada dekat sini. Lepas tu saya terus buka soalan. Jadi kita dah di muka surat yang ke-43. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Kita baca dulu hadis ni dalam masa 3 minit ni, kemudian saya buka soalan. Kalau ada soalan, boleh teruslah bersedia dengan soalan. Kalau tak ada soalan, saya tengok sekejap. Kat komen tak ada. Bagus. Okey. Saya baca dulu hadis yang kedua ni. Haddathana. Sepatutnya apa kena sebut apa? Ni ingat tak? Kelas lepas kita sebut, sebelum nak sebut haddathana ni, kita akan sebut apa? Kita akan sebut wa bis sanadil muttasil. Ataupun wa bihi ilaihi. Tapi saya tak sebut sebab saya tak ada sanad kepada Imam Bukhari. Maulana Asri dia ada sanad. Jadi kalau dia mengajar, dia akan sebut wa bihi ilaihi. Dia akan sebut wa bihi ilaihi ataupun wa bis sanadil muttasil ilal Imam Bukhari ataupun wa bihi. Tu ada sebut wa bihi kan. Tapi saya tak sebut sebab saya tak ada sanad. Tapi kalau saya tak ada sanad, saya nak sebut macam mana? Saya nak sebut. Saya boleh sebut wa bi sanadihi al-muttasil, dan dengan sanadnya, iaitu sanad Maulana Asri lah, al-muttasil ila al-Imam al-Bukhari. Qala haddathana Abdullah ibn Yusuf. Sebab sebab Maulana Asri dia ada sanad sampai ke Imam al-Bukhari. Jadi ini Imam Bukhari yang kata haddathana ni. Jadi kita boleh sebut wa bi sanadihi al-muttasil. Ataupun wa bihi ilaihi pun boleh sebenarnya. Sebab kalau kita niatkan wa bihi, hi itu maksudnya sanadihi, boleh juga. Ni kalau belajar bahasa Arab pula dah. Okey, tapi saya sebut wa bi sanadihi lah supaya orang faham. Maksud wa bi sanadihi maksudnya dan dengan sanad dengan sanad Maulana Asri, dia sambung hadis ni sampai ke Abdullah bin Yusuf, kepada Imam Bukhari kepada Abdullah bin Yusuf. Okey. Wa bi sanadihi al-muttasil ila Imam Bukhari qala. Jadi Imam Bukhari berkata, haddathana Abdullah ibn Yusuf. Imam Bukhari kata Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami. Baca sikitlah terjemah dia kan. Qala, Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarana Malik. Iaitu Malik lah. Kata Malik berkata ataupun memberitahu kami, an Hisham ibn Urwah an abihi. Daripada Hisham bin Urwah, daripada ayah dia. Ayah dia tu ayah kepada Urwah, ayah kepada Hisham, iaitu Urwah bin Zubair. An Aisyah ummul mu'minina radhiyallahu anha, anna al-Haritha ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya.
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. Nanti kita tengok terjemahan dia. Tapi ni kita dah habis 3 minit. Nanti insyaAllah kita akan baca dia punya maksudnya. Okay, kalau ada soalan saya bukakan soalan. Kalau tak ada soalan kita boleh berhenti dulu. Bagus. Wabihi. Alhamdulillah. Okay, silakan kalau ada soalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas nampak gayanya jelas. Semuanya malam ni alhamdulillah jelas. Dia panjanglah cerita tentang tujuan niat ni, rasanya banyak benda yang kita dah pernah dengar, cuma perbezaan pendapat ulama. Adakah bahagian pertama tu kena-mengena dengan bahagian kedua ke tak ada kena-mengena. Jadi kita dah sekarang ni dah tahu. Yang satu hadis tu tak semestinya kita ambil dia punya pengajaran sahaja, tapi kita nak tahu juga secara terperincinya adakah setiap bahagian dalam hadis tu ada maksud tersendiri ataupun dia hanya sebagai penegasan. So semua disebutkan secara ringkas oleh Maulana Asri Yusof. Jadi insyaAllah sampai sini sahaja kelas kita pada malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada kelas yang akan datang dengan hadis yang kedua insyaAllah. Kita di muka surat yang ke-43. Wallahu alam. Kita tangguhkanlah, kalau tak ada soalan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa, melapangkan masa. Minta maaf kalau ada kekurangan dan juga kesilapan daripada pihak saya. Saya ni kadang-kadang cakap laju. Saya tak bolehlah sama dengan Maulana Nasir. Saya ni cakap laju. Maulana Nasir cakap slow je kan. Saya cakap laju. Tapi kalau kata saya terlaju sangat, boleh tegur. Nanti yang saya slowkan balik. InsyaAllah. Wallahu alam. Jadi kita sampai sini. Saya tangguhkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.